Buletin 1.39 September anda bersama dengan saya Siti Khadijah Jaafar. Tajuk utama tengah hari ini. Dua anak tiri Ketua Pegawai Eksekutif Cradle Funds dan Berhad direman. Juga 6 penumpang terbunuh nahas helikopter. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Polis menahan dua anak tiri Ketua Pegawai Eksekutif Cradle Funds dan Berhad, Nazrin Hassan, yang maut dalam kebakaran Jun lalu semalam. Perkara itu disahkan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Selangor, Senior Assistant Commissioner Fazil Ahmad. Menurut beliau, kedua anak tiri lelaki mangsa ditahan di rumah datuk mereka di Taman Tun Dr. Ismail, Kuala Lumpur jam 4 petang semalam. Kedua suspek yang masing-masing berusia 16 dan 14 tahun itu dijangka direman jam 11 pagi tadi di Mahkamah Magistrate Petaling Jaya. 4 September lalu, ibu dua remaja berkenaan ditahan jam 2.15 pagi juga di lokasi yang sama. Dia direman selama seminggu sehingga esok. Bekas suami pertama wanita berkenaan yang ditahan pada hari yang sama di Sepang turut direman seminggu. Namun lelaki berusia 43 tahun itu telah dibebaskan Jumaat lalu. 14 Jun lalu, Nazrin dilapor meninggal dunia akibat terhidu asap selepas kebakaran yang didakwa berpunca daripada letupan telefon bimbit yang sedang dicas di tingkat atas kediamannya di Mutiara Damansara, Selangor. Bagaimanapun, pada 3 Ogos, polis mengklasifikasikan semula kematian Nazrin sebagai kes bunuh. Berikutan Jabatan Bomba dan Penyelamat Selangor menemukan kesan petrol di dalam bilik mangsa yang terbakar. Jenazah 4 sekeluarga yang maut dalam kemalangan di kilometer 176 Jalan Johor Bahru Seremban berdekatan Kampung Melayu Raya Segamat petang semalam selamat dikebumikan jam 10.30 pagi tadi. Suasana pilu menyelubungi tanah perkuburan tak kala satu persatu jenazah mangsa diturunkan ke liang lahat dalam cuaca mendung. Jenazah pasangan suami isteri Nizam Daud 51 tahun dan Nur Faizlin Jamaluddin Elaya Samsudin 37 tahun serta dua anak mereka Nur Nakiha 6 tahun dan Muhammad Niyas 2 tahun dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Alai dalam satu liang lahat. Kira-kira 200 orang termasuk ahli keluarga dan sahabat handai berada di tanah perkuburan bagi memberi penghormatan terakhir. Sebelum itu, jenazah tiba di Surau Kampung Gemerih selepas dibawa keluar dari unit forensik Hospital Segamat sekitar jam 8.30 pagi. Jenazah kemudiannya disembayangkan oleh kira-kira 300 jemaah. Dalam kejadian sekitar 1.30 petang semalam, 4 sekeluarga berkenaan terbabit dalam kemalangan ngeri selepas kenderaan pelbagai guna MPV dinaiki mereka dirempuh sebuah trailer. Insiden itu menyebabkan semua mangsa maut di tempat kejadian. Manakala seorang lagi anak pasangan itu, Muhammad Nakib, 9 tahun, parah dan kini dirawat di unit rawatan rapi ICU Hospital Segamat. Pasangan jurutera yang menetap di Teluk Ramunia, Kota Tinggi itu dalam perjalanan pulang ke Kampung Allahyarham Nur Faizlin di Kampung Gemerih. Bekas Menteri Besar Selangor Tan Sri Abu Hassan Omar meninggal dunia di sebuah pusat perubatan swasta di Kota Kemuning dipercayai akibat masalah jantung. Menurut pegawai khasnya, Datuk Muhammad Isa Ishak, Allahyarham Tan Sri Abu Hassan meninggal dunia jam 8 malam tadi. Jenazah kemudian dibawa ke rumahnya di Kota Kemuning. Allahyarham mengadu sesak nafas serta sakit di bahagian dada petang semalam sebelum dibawa ke hospital oleh menantunya untuk menerima rawatan. Bagaimanapun, pada jam 8.05 malam tadi, doktor yang merawatnya memberitahu beliau sudah meninggal dunia. Jenazah dibawa ke Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alam jam 9.20 pagi tadi untuk disembayangkan dan akan dikebumikan di makam Diraja Shah Alam selepas zuhur. Allahyarham meninggalkan seorang isteri dan 4 orang anak.
35 buah rumah setinggan musnah dalam kebakaran di Kampung Gelam, Sandakan, Sabah. Kebakaran melibatkan rumah atas air dalam keluasan kira-kira 0.40 hektar itu berlaku kira-kira jam 1.30 pagi tadi. Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sabah memaklumkan menerima panggilan kecemasan pada pukul 1.42 pagi. Susulan itu 18 anggota termasuk pegawai dengan 4 buah jentera dan 2 utiliti digerakkan ke lokasi kebakaran. Operasi memadam tamat sepenuhnya pada pukul 4.32 pagi. Tiada kecederaan dan kemalangan jiwa dilaporkan. Di Ibu Negara, lelaki rentung apabila kenderaan dipandunya terbakar selepas terbabas di lebuh raya Sultan Iskandar dari arah Sentul menghala ke Seramban berhampiran dengan bangunan parlimen. Dalam kejadian kira-kira jam 3 pagi itu, mangsa yang tidak dapat dikenal pasti identiti ditemui dalam keadaan rentung di dalam kenderaan pelbagai guna dipandunya. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kuala Lumpur, Hirudin Rahman berkata, pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung kejadian itu 3.54 pagi tadi. 9 anggota bersama 2 jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat Hang Tuah dikerahkan ke lokasi kejadian. Sebelum bomba tiba, mereka mendapati kenderaan itu sedang terbakar dan mengambil masa beberapa minit untuk memadamkan kebakaran. Info untuk pagi ni ya. Terima kasih. Owner tak sempat diselamatkan. Kerjasama PAS dan UMNO pada pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dona Seri Setia terbukti berada pada landasan yang betul dan tepat. Dalam satu kenyataan, Ketua Pergerakan Wanita UMNO Datuk Nuraini Ahmad berkata, ini berdasarkan peningkatan undi sekali ganda yang diperoleh calon PAS Dr. Halimah Ali semalam berbanding calon PAS dalam pilihan raya umum ke-14 yang lalu. Beliau yakin peningkatan undi calon PAS dari 4,563 undi kepada 9,698 undi itu merupakan satu terjemahan kemahuan ahli dan penyokong kedua-dua parti Melayu terbesar itu untuk menjalin permuafakatan dan persefahaman ke arah memperjuangkan nasib orang Islam dan Melayu ke tahap piawaian yang lebih tinggi. Tegas beliau, PRK Seri Setia dan Sungai Kandis telah menjadi suatu referendum rakyat yang menunjukkan ketidakpuashatian dengan apa yang berlaku terutama dalam isu-isu berkepentingan Melayu dan Islam. Bulan 8 baru pemaju serah kunci. Seketika nanti, dan bila serah kunci sampai sekarang ni dah sebulan lebih, rumah ni tidak boleh diduduki. bertemu kembali. 58 orang pembeli menuntut pampasan selepas rumah mereka di Taman Sri Duyung Seksyen 1 Melaka tidak mengikut spesifikasi ditetapkan. Mereka mendakwa pemaju gagal mencari penyelesaian walaupun keadaan itu sudah berlanjutan lebih 2 tahun. Kecewa dengan keadaan itu, mereka semalam berhimpun secara aman di kawasan perumahan itu bagi menyuarakan bantahan mereka. Dakwa pembeli Ros Farhana Rosli, semua pembeli menerima kunci rumah mereka pada awal bulan lalu. Itu pun selepas pelbagai desakan dibuat kepada pemaju. Mengikut perjanjian, serahan itu sepatutnya dibuat pada tahun 2016. Kami semua beli rumah ni pada tahun 2014 dan kami sign agreement semua. Saya sign 7 2014, bulan 7 2014. Dan sepatutnya pemaju janjikan rumah kami siap pada tahun 2016. Dan kami baru-baru ni bulan 8 baru pemaju serah kunci. Dan bila serah kunci sampai sekarang ni dah sebulan lebih, rumah ni tidak boleh diduduki. TMB tidak boleh didaftar. Hanya syarikat air sajalah. Dakwa Ros Farhana, kesemua pembeli menerima rumah yang hanya cantik pada luaran tetapi mengalami pelbagai kerosakan seperti bocor dan retak serta sistem pendawaian elektrik yang tidak selamat. Pemaju juga dikatakan mengguna bahan binaan tidak berkualiti dan tidak mengikut pelan asal. Sampai sekarang kami tidak dapat apa-apa maklum balas daripada pemaju untuk membayar pampasan kepada kami. Seperti pampasan kelewatan, serahan milikan kosong
Dan sekarang ni adalah ada lagi satu masalah dan kami belum duduk lagi rumah ni kami dah jumpa defect, iaitu kecacatan di dinding rumah kami. Seorang lagi pembeli, Muhammad Arshi Yusof, berkata pemaju berjanji membayar pampasan sekitar RM30,000 hingga RM50,000 kepada setiap pembeli atas kelewatan selama 2 tahun. Namun pemaju akhirnya mengakui tidak mampu membayar pampasan, sebaliknya menggantikannya dengan barangan kelengkapan rumah seperti kabinet dapur, langsir dan jeriji mudah buka. Oh, tu salah satu beban lah. Sebab kita pun dah sebab kita yang sekarang dapat kunci, kita dah bayar tapi kita tak boleh masuk rumah. So jadi isu pada kita lah. Terutama yang berkeluarga besar, sampai bila nak menyewa di luar lah. Sementara itu, Exko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri Teh Kok Kiew ketika dihubungi berkata pihaknya akan memanggil pemaju untuk menjelaskan situasi sebenar. Tegasnya, jika terdapat pelanggaran pada perjanjian, kerajaan negeri bersedia membantu pembeli daripada segi perundangan. Hasil ketukangannya unik dan kreatif dan digabungkan dengan seni. Itu konsep terbaru diperkenalkan pengedar bagi jenama jam tangan dari Switzerland di Hourglass menerusi jenama Hublot. Model baru jam tangan itu diperkenalkan ketika pembukaan butik pertama Hublot di Hanoi, Vietnam. Ditubuhkan pada tahun 1979, pengeluar jam tangan mewah di Hourglass kini mempunyai 41 butik di seluruh dunia, termasuk butik pertama Hublot di Hanoi. Bertempat di bangunan berusia 100 tahun dan paling bersejarah di ibu kota Vietnam, lokasi yang terkenal sebagai hub jenama antarabangsa ini amat bertepatan. With Hublot, we try to reinvent our watchmaking art. How can we reinvent? For instance, by using materials of today. Hublot has been the first brand to use rubber. Rubber didn't exist 200 years ago. We have been able to use ceramic. Ceramic didn't exist 50 years ago. We are using sapphire. So I think that we are trying to create new movements also, not just repeating the movement that have been invented 200 years ago, but trying to reinterpret the mechanics of the movement. So by doing that, we really produce watches that are different from our competitor. Menekankan konsep Art of Fusion, majlis berasmian ini turut diserikan dengan kehadiran pemain piano terkemuka dunia, Lang Lang. Everything they do is come from somewhere and then ends up in an incredible incredible effect. And this is what I love them, and this is something we share the same common, this kind of never just follow through the same thing, always trying to get some new things out of tradition. Hublot merupakan jenama pertama yang mengeluarkan koleksi jam tangan yang menggunakan kombinasi seramik, emas dan juga belian. Dan konsep kreatif ini dikenali sebagai Art of Fusion, di mana rekaannya masih mengekalkan elemen yang lama tetapi diperbaharui dengan teknologi yang baru. Justru semua koleksi di sini merupakan edisi terhad. Hublot kini mempunyai lebih 200 koleksi jam tangan dengan reka bentuk yang unik dengan ketukangan yang halus. Selepas Hanoi, Hublot bercadang meluaskan rangkaian pasaran mereka ke Kemboja selepas ini. Laporan luar negara, satu gegaran berkekuatan 5.1 magnitud telah melanda Aceh hari ini. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Indonesia BMKG, gegaran dikesan pada jam 3.18 pagi waktu tempatan dan ia dilapor pada berpusat pada kedalaman 27 km di tenggara Semilau, Aceh. Tiada amaran tsunami dikeluarkan selepas gegaran terbaru itu berlaku. 6 penumpang terbunuh termasuk seorang pelancong Jepun apabila sebuah helikopter terhempas di kawasan lereng bukit di Nepal. Seorang penumpang wanita terselamat tetapi cedera dan telah dibawa ke helipad berdekatan. Helikopter tersebut yang berdaftar di bawah sebuah syarikat perkhidmatan penerbangan Altitude Air terhempas di daerah Dathing. Pasukan penyelamat terpaksa berjalan kaki untuk menghampiri lokasi bangkai helikopter di kawasan hutan di lereng bukit. Lapangan terbang Kathmandu mengesahkan bahawa helikopter tersebut membawa 7 individu termasuk juruterbang ketika ia terputus hubungan dengan kawalan trafik udara selepas berlepas dari daerah Tengah Korka. Pihak berkuasa berkata, keadaan cuaca yang tidak menentu menyukarkan usaha membawa pulang mayat.
Di Amerika Syarikat, seorang pegawai polis Dallas bakal dihadap ke muka pengadilan atas tuduhan membunuh setelah dia tersilap masuk ke pangsapuri yang disangka miliknya dan menembak mati lelaki kulit hitam yang menetap di situ. Menurut pihak berkuasa, pegawai polis yang belum dikenal pasti identitinya kini diberi cuti sementara menunggu tuduhan rasmi. Kejadian tembakan berlaku lewat Khamis waktu tempatan selepas waktu bertugas pegawai terbabit tamat. Dengan masih memakai pakaian seragam, tertuduh tersilap memasuki pangsapuri mangsa Bottom Chin 26 tahun di sebuah kompleks mewah berhampiran pinggir Dallas. Selepas pegawai itu menembak Jane, dia menelefon perkhidmatan kecemasan dan memaklumkan bahawa dia tersilap memasuki pangsapuri. Dalam pada itu, sekumpulan penunjuk perasaan pelbagai kaum telah berkumpul berhampiran tempat kejadian bagi menuntut hukuman penjara segera ke atas polis tersebut. Korea Utara hari ini menyambut ulang tahun ke-70 penubuhan negaranya dengan pertunjukan mega kekuatan ketenteraannya di Pyongyang. Sambutan penuh gilang gemilang itu disaksikan oleh pemimpin tertinggi Republik itu, Kim Jong-un. Ia turut dihadiri oleh delegasi dari China dan negara-negara yang mempunyai hubungan baik dengan Korea Utara seperti Cuba dan Mauritania. Jika sebelum ini perarakan tenteranya banyak mempamerkan keupayaan tentera, senjata nuklear dan teknologi peluru berpandu, kali ini ia memberi tumpuan kepada usaha rakyat negara itu dalam membangunkan ekonomi dan hubungan antarabangsa. Sambutan yang bermula hari ini akan disambut untuk sebulan. Antara acara yang lain yang turut diadakan adalah konsert musikal dan pameran perdagangan yang direka untuk menarik pelabur asing dan merancangkan industri pelancongan. Ke laporan sukan. Tumpuan saingan Moto3 menyaksikan pelumba negara Adam Noruddin bakal memulakan perlumbaan Grand Prix San Marino di petak ke-14 selepas mencatat masa sepusingan 1 minit 42.790 saat pada sesi kelayakan di Sirkuit Misano. Catatan dilakukan pelumba Petronas Sprinter Racing ini adalah yang terbaik baginya sejak mula menyertai arena Moto3 di litar sepanjang 4.2 km berkenaan pada tahun 2016. Adam kini menduduki tangga ke-21 dengan 24 mata dalam kedudukan keseluruhan setakat 12 pusingan musim ini. Petak pertama bagi perlumbaan esok diisi oleh pelumba Sepanyol Jorge Martin. Dalam pada itu, tumpuan MotoGP, Jorge Lorenzo akan memulakan Grand Prix San Marino di kedudukan hadapan untuk Ducati mengintai kemenangan pertama di Misano sejak 2007. Pelumba Sepanyol tersebut mencatat masa 1 minit 31.629 saat untuk merakam rekod baru sepusingan di litar yang pernah menjulannya sebagai juara sebanyak 3 kali sepanjang kariernya dalam kancah MotoGP. Jack Miller memastikan Pramac yang dipacu oleh jentera Ducati di tempat kedua, manakala Maverick Vinales melengkapkan barisan hadapan selepas penunggang Yamaha berkenaan menamatkan sesi kelayakan di depan Andrea Dovizioso dalam pusingan akhir. Marc Marquez pula terpaksa akur di tempat kelima setelah mengalami kemalangan buruk. Sementara pelumba Malaysia, Hafiz Shahrin Abdullah akan memulakan perlumbaan esok di petak ke-25. Acara bola sepak Sukma Perak 2018 membuka tirai hari ini membabitkan 3 perlawanan termasuk pasukan tuan rumah yang juga juara bertahan Perak. 2 perlawanan terlebih dahulu berlangsung di sebelah petang menyaksikan Negeri Sembilan dan Wilayah Persekutuan meraih kemenangan pertama. Negeri Sembilan mengatasi Perlis 2-1 dalam kumpulan A di Stadium UPSI Tanjung Malim, manakala di Stadium Manjung Wilayah Persekutuan menang ke atas Johor 1-0 pada aksi kumpulan B. Aksi kumpulan B menemukan Wilayah Persekutuan yang berjaya menewaskan Johor 1-0 di Stadium UPSI Tanjung Malim. Gol tunggal skuad kota dijaringkan Muhammad Amirul Nizam Muhammad Azmi pada minit ke-38 babak pertama. Cubaan Johor untuk menyamakan kedudukan semakin sukar apabila dipaksa beraksi dengan 10 pemain. Selepas Muhammad Khairullah Abdul Halim dilayangkan kad merah pada minit ke-79 sekaligus digantung 1 perlawanan.
Keputusan ini membolehkan wilayah meneraju kedudukan kumpulan buat sementara waktu. Berikutan, kumpulan ini hanya mempunyai 3 pasukan. Satu lagi pasukan adalah Terengganu yang hanya akan bermain Isnin nanti bertemu Johor. Dalam satu lagi aksi, Negeri Sembilan terpaksa bergelut sebelum mencatat kemenangan tipis 2-1 ke atas Perlis dalam kumpulan A. Berlangsung di Stadium Majlis Perbandaran Manjung, Negeri Sembilan terlebih dahulu di depan hasil jaringan G. Dukeswaran pada minit ke-38. Perlis enggan mengalah kembali merapatkan kedudukan 1-1 menerusi gol K. Ati Shisan. Bersambung babak kedua, Negeri Sembilan akhirnya meraih gol kedua yang dicari selepas Nur Syafiq Syazwan meledak gol kemenangan pada minit ke-65. Tamat permainan, Negeri Sembilan 2, Perlis 1. Sekian Buletin 1.30. Sentiasa waspada di mana jua anda berada. Kami akhiri dengan pertandingan antarabangsa pasukan menyelamat di tebing curam setinggi 100 meter. Saya Siti Khadijah Jaafar, salam hormat dan Assalamualaikum.